Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Program Malaysia Prihatin, sebuah program jelajah penerangan bersama masyarakat tentang perjuangan kerajaan bersama-sama rakyat dalam memerangi pandemik COVID-19. Setahun Malaysia Prihatin. 25 Januari 2020, pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus COVID-19. Kes-kes yang dilaporkan pada awalnya rendah dan sebahagian besarnya terbatas kepada kes-kes yang diimport. Menjelang pertengahan Mac 2020, COVID-19 telah merebak ke seluruh negara. Kluster tempatan mulai muncul pada bulan Mac 2020. Dalam strategi pengurusan krisis pandemik COVID-19, kerajaan mengambil langkah berikut iaitu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342, mengadakan kawalan sempadan menerusi Ops Benteng, operasi pematuhan di kilang, pasaraya, kawasan pembinaan, pusat hiburan dan lain-lain, menggubal ordinan dan meminda undang-undang, proses sanitasi awam, sekatan jalan raya, kuarantin wajib dan saringan bersasar. Perintah Kawalan Pergerakan bermula dengan fasa pertama dari 18 hingga 31 Mac 2020. Sehingga 4 Mac 2021, terdapat 15 fasa pelaksanaannya merangkumi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bermula fasa kedua, negara melalui pelaksanaan PKP 2.0. Dalam usaha melandaikan keluk COVID-19, tindakan proaktif diambil segera menerusi langkah berikut, iaitu memutuskan rantaian transmisi, mengurangkan morbiditi dan kematian, memperkukuhkan diagnostik dan surveillance, mencapai imuniti kelompok dan mempertingkatkan kesedaran dan pembudayaan norma baharu. Menerusi proklamasi darurat bagi memerangi COVID-19, kerajaan telah merangka pelbagai inisiatif dan insentif yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesihatan awam. Seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau Prihatin berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia yang akan memberikan faedah manfaat kepada anda semua. Bantuan bagi melindungi rakyat disalurkan melalui Bayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN, insentif berjumlah 20 juta ringgit bagi pemberian RM600 one-off kepada pembantu teksi, pemandu pelancong dan penarik beca. Bantuan berjumlah RM300 juta bagi bantuan RM200 pelajar IPT secara one-off. Bayaran allowance bulanan khas kepada pegawai barisan hadapan. Pelantikan pegawai kesihatan dalam usaha memerangi COVID-19 dan menyokong barisan hadapan. Dan bantuan RM45 juta kepada pemandu e-hailing. Bagi menyokong perniagaan, kerajaan menyediakan peruntukan RM13.8 bilion untuk subsidi upah, RM120 juta program employment retention, kemudahan bantuan khas Bank Negara Malaysia, pengeluaran RM500 sebulan menerusi skim pengeluaran akaun 2 KWSP iLestari dan bantuan skim kredit mikro BSN berjumlah RM500 juta. Kerajaan terus komited membantu rakyat yang memerlukan bantuan semasa pandemik COVID-19 dengan memperkenalkan Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana yang berjumlah RM35 bilion. Penjana memberi fokus kepada 3 teras iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Terkini, kerajaan telah memperkenalkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi atau pemerkasa bernilai RM20 bilion dengan suntikan fiskal baharu
oleh kerajaan berjumlah 11 bilion ringgit. Fokus utama pemerkasa terbahagi kepada 5 fokus utama iaitu: pertama, mengawal penularan COVID-19. Kedua, memacu pemulihan ekonomi. Ketiga, memperkukuh daya saing negara. Keempat, memastikan agenda keterangkuman. Dan yang kelima, mentransformasi ekonomi. Cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha mengurangkan lengkuk pandemik COVID-19 ialah kekangan dan kemampuan kesihatan awam terjejas teruk. Penguatkuasaan lebih tegas dan menyeluruh perintah kawalan pergerakan oleh pihak berkuasa, kesan sosial dan ekonomi dijangka bertambah buruk. Peruntukan undang-undang sedia ada tidak mencukupi untuk menangani COVID-19 secara lebih efektif. Justru, proklamasi darurat diperlukan bagi menangani wabak COVID-19. Semasa mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan semalam, kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam masa terdekat. Oleh itu, kerajaan perlu mempunyai kuasa-kuasa tertentu bagi memastikan wabak ini dapat dibendung dengan lebih berkesan. Proklamasi darurat dimasyhurkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 11 Januari 2021 dan diwartakan pada 12 Januari 2021. Ia berkuat kuasa sehingga 1 Ogos 2021 membabitkan seluruh negara. Punca kuasa darurat di Malaysia adalah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 150/1. Terdapat 3 ordinan yang digubal sehingga Mac 2021 iaitu: Ordinan pertama, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Ordinan kedua, Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 dan Ordinan ketiga, Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021. Terbaharu, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 juga telah diwartakan bagi menangani isu berita tidak benar yang semakin berleluasa dan menggugat kehidupan masyarakat. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan adalah satu program menyeluruh mewujudkan imuniti kelompok di dalam komuniti agar dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dan akhirnya dapat menamatkan pandemik COVID-19. Ia adalah program secara sukarela dan percuma untuk semua warga negara dan bukan warga negara berusia 18 tahun ke atas. Sasarannya tertumpu kepada 70% populasi Malaysia dalam tempoh setahun. Terdapat 4 fasa pelaksanaannya iaitu: fasa pertama, vaksin diberikan kepada petugas barisan hadapan. Fasa kedua, kumpulan berisiko tinggi. Fasa ketiga, orang dewasa. Dan fasa keempat, pengurusan wabak. Terdapat 5 kaedah bagi pendaftaran mendapatkan vaksin COVID-19. Pertama, menggunakan aplikasi MySejahtera. Kedua, laman web khusus www.vaksincovid.gov.my. Ketiga, operasi pusat panggilan yang akan disediakan untuk pendaftaran, pertanyaan dan memudahkan proses temu janji. Keempat, di pejabat kesihatan daerah. Dan kelima, menerusi program outreach bagi mereka yang berada di kawasan terpencil dan tidak mempunyai capaian. Buku informasi program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 16 Februari 2021 untuk memberikan maklumat mengenai vaksin dan proses imunisasi kepada orang ramai. Ia boleh diakses dan dimuat turun di laman sesawang tertera. Peranan kita sebagai individu Malaysia yang prihatin dalam menghentikan wabak COVID-19 ialah dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP, undang-undang dan menyertai program vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Kini setelah setahun Malaysia
berhadapan dengan pandemik COVID-19, kerajaan Malaysia terus komited bersama-sama rakyat selagi kita masih belum memenangi peperangan ini. Setahun Malaysia prihatin bersama-sama rakyat dalam meredahi gelombang badai yang mencekam kehidupan kita bersama. Namun, kita terus komited untuk memastikan rakyat sentiasa dibela dalam apa jua keadaan. Malaysia prihatin, kami yakin